You are forever in my life. You see me through the seasons, covered me with your hand, and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You've never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons, covered me with your hand, and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You've never let me go through it
Every step of the way, you take my hand and say, you will always be here, right beside me. When I call on you, I know you come to me. You are the Lord in whom I can trust. You are the rock I can stand upon. Every step of the way, you take my hand and say, you will always be here, right beside me. When I call on you, I know you come to me. You are my Lord, in whom I can trust. You are my fortress, you're my deliverer, my shield, my strength for all of my days. My hope is in you, Jesus. You love me with your life. You're the rock of my salvation, in whom I can trust. Oh, you are my Lord, in whom I can trust. You are my fortress, you're my deliverer, my shield, my strength for all of my days. My hope is in you, Jesus. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring
ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama kembali pada hari ini untuk bersama-sama bersekutu, beribadah, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Untuk selanjutnya mari kita sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, persekutuan doa kita pada malam hari ini, saya undang kita untuk mengambil waktu teduh dulu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 2 mengatakan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa kita mampu untuk melewati setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Bersama Tuhan ada sukacita, bersama Tuhan ada pengharapan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Untuk kita boleh datang pada malam hari ini memuji Tuhan. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, Engkau Tuhan, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu demi anugerah-Mu Tuhan, demikian besarnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih anugerah penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan bersama-sama kita naikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur bersama-sama kepada Tuhan untuk setiap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam selama 1 minggu ini, di dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam seluruh aktivitas kita sampai dengan saat ini. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita juga berdoa, kita minta pengampunan Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kita yang mendukakan hati Tuhan, supaya kita layak untuk datang beribadah pada malam hari ini di hadapan Tuhan untuk bersekutu dengan Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kasih pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, di dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, bahkan di dalam seluruh aktivitas kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersama-sama Tuhan datang pada malam hari ini, kami berlutut di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami minta pengampunan dosa atas setiap pelanggaran yang telah kami lakukan Tuhan. Di dalam kehidupan kami berinteraksi dengan saudara-saudari kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya kami datang layak untuk datang untuk beribadah dalam persekutuan doa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan, sebelum kami melanjutkan di dalam ibadah kami, persekutuan doa kami lebih lanjut,
Tuhan, kami memohon hikmat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan, untuk mengalir di setiap hidup kami pada malam hari ini. Untuk setiap jemaat, sidang jemaat-Mu yang sedang beribadah online pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu, kuasa-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, dan pengajaran-Mu Tuhan dapat kami dapatkan dalam pujian maupun juga penyembahan dan juga firman Tuhan yang akan kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita mau menyatakan lebih lagi pujian kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa setia. Dia berjanji untuk tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, mari saya undang setiap kita mau menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan yang memelihara dan menuntun jalan kita. Dan kita yakin dan percaya bahwa apabila kita menetapkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan menuntun setiap langkah kita. Mari kita naikkan pujiannya bersama-sama. Kaulah Tuhanku yang tuntun jalanku, gunung kau lembah dalam lindunganmu, hanya kau kenal dan mengasihiku, janji yang tak berubah hidupku, ialah berkat. Setiap langkahku adalah anugerah, kasih-Mu pegangku erat. Setiap langkahku penuh pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun jalan hidupku. Mari kita naikkan pujian ini dalam bahasa Mandarin. 你是我的主，引我走这一路，高山我的主，都是你在保护，万人中唯独你爱我认识我，永远不变的情，这一生都是祝福，一步又一步，这是恩典之路，你爱你手，将我紧紧抓住，一步又一步，这是万人之路，你爱你手，牵引我走这人生路，一步又一步，一步又一步，这是恩典之路，你爱你手，将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手，牵引我走是人生路。setiap langkahku, setiap langkahku adalah anugerah, tangan kasih-Mu pegangku erat. Setiap langkahku penuh pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun jalan hidupku, tangan kasih-Mu tuntun jalan hidupku.
tangan kasih setia Tuhan yang senantiasa menuntun, membimbing hidup kami di dalam kehidupan kami, terutama khususnya pada akhir-akhir ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk gereja kita dan pekerjaannya. Yang pertama kita berdoa untuk setiap pemimpin gereja kita. Kita berdoa untuk Dewan Ketua, untuk seluruh majelis sinode yang ada di dalam lingkungan Gereja Kristen Jakarta dan keluarga mereka masing-masing. Agar mereka senantiasa diberikan kesehatan dan hikmat di dalam menjalankan tugas di lingkungan sinode, khususnya di tengah pandemi ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk hal ini. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk sinode Gereja Kristen Jakarta Tuhan, untuk majelis di lingkungan sinode Gereja Kristen Jakarta Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk mereka Tuhan. Berikan Tuhan hikmat bijaksana di dalam selama pandemi ini, dalam kepemimpinan mereka boleh memimpin Tuhan, memikirkan segala sesuatu Tuhan untuk yang baik Tuhan untuk gerejamu Tuhan. Khususnya di sinode Gereja Kristen Jakarta ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan yang baik untuk keluarga mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami bersyukur kepadamu dalam Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa bersama-sama untuk seluruh gembala sidang di lingkungan Sinode Gereja Kristen Jakarta, seluruh hamba Tuhan di GKJ, dan keluarga mereka masing-masing, agar mereka selalu dijaga dan pelihara oleh Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, bahkan hikmat, bahkan kesabaran dalam gembalakan jemaat Tuhan, khususnya di tengah pandemi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap gembala sidang yang boleh Engkau tempatkan di lingkungan Gereja Kristen Jakarta Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka masing-masing, juga untuk keluarga mereka. Tuhan berikan Tuhan mereka selalu penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan bagi mereka masing-masing di dalam mengembalakan jemaat mereka masing-masing Tuhan. Tuhan berikan hikmat setiap gembala sidang yang ada di lingkungan sinode Tuhan. Agar dapat dengan sabar, untuk memperhatikan, melayani jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengar doa kami bersyukur kepadamu di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir kita berdoa bersama-sama untuk Ketua BPJ, untuk setiap anggota BPJ dan bahkan untuk badan pengurus pos juga di pos masing-masing dan bahkan seluruh pengurus dan juga bahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalam lingkungan Sinode Gereja Kristen Jakarta agar boleh diberikan kesehatan yang baik, agar Tuhan juga memberkati usaha dan pekerjaan mereka masing-masing khususnya di tengah pandemi ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk hal ini. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk setiap kedua BPJ maupun juga untuk anggota BPJ dan juga untuk BPP, badan pengurus pos maupun juga untuk setiap pengurus di dalam kebaktian umum, pemuda, maupun remaja maupun juga sekolah minggu. Kami berdoa untuk mereka masing-masing Tuhan. Selama pandemi ini kiranya Tuhan, kangen kasih Tuhan tetap menyertai mereka. Dan biarlah Tuhan juga boleh memberkati di dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, bahkan usaha dan juga pelayanan mereka, khususnya di tengah pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya tangan kasih Tuhan tetap menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami bersyukur kepadamu dalam Yesus kami berdoa. Amin. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh
Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, kita masih nundukkan kepala kita mau berdoa kembali. Kita juga ingat akan bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa secara khusus untuk para tim medis, khususnya di tengah pandemi ini, yakni dokter dan perawat, di mana mereka merupakan pejuang di garis depan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan tidak sedikit dari mereka yang telah gugur dalam menjalankan tugas mereka. Untuk itu mari kita berdoa untuk keselamatan mereka, untuk kesehatan mereka selama bertugas. Dan juga biarlah Tuhan menjaga keselamatan keluarga mereka masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama untuk hal ini. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, mengucap syukur Tuhan, kalau di tengah pandemi ini Tuhan, Tuhan masih mengirimkan Tuhan tim medis yang mereka begitu sukarela memberikan hati mereka untuk di garis depan Tuhan, untuk bersama-sama memerangi COVID ini Tuhan. Dan bersama-sama Tuhan untuk menjaga, untuk memulihkan kesehatan daripada setiap orang yang terkena COVID ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tim medis, para dokter dan pada perawat Tuhan. Mereka yang berjuang di garis depan, mereka yang begitu memberikan hati mereka untuk kami semua Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan kepada mereka. Tuhan biarlah Tuhan terus menjaga kesehatan mereka. Dan juga Tuhan memelihara keluarga mereka yang ditinggalkan di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan pemeliharaan kepada keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dengar doa kami. Kami bersyukur kepadamu dalam Yesus kami berdoa. Amin. Untuk selanjutnya saya minta dengan hormat untuk kaum pria, kita berdoa bersama-sama. Di tengah pandemi COVID-19 ini terjadi banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Mari kita berdoa bersama-sama agar di dalam pandemi ini agar orang di dunia boleh datang kepada Tuhan Yesus. Dan semua orang percaya kepada Kristus tetap boleh diberikan kekuatan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Dan khusus untuk wanita, mari kita bersama-sama kita berdoa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa banyak di negara dunia ini mengalami krisis ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita khususnya dalam hal keamanan. Di dalam situasi khususnya sekarang ini Tuhan memberikan perlindungan keamanan bagi bangsa dan negara kita. Dan Tuhan juga memberikan hikmat kepada setiap pemimpin negara kita boleh memimpin dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk di tengah
situasi dan kemelut ekonomi yang semakin Tuhan begitu menggeronggoti kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan sebagai anak Tuhan, Tuhan kami kiranya Tuhan Kau memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh melewati semua ini dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk di tengah pandemi ini, Tuhan kiranya Tuhan banyak orang di luar sana Tuhan, mereka juga boleh berharap senantiasa berseru kepada Tuhan. Dan mereka boleh percaya juga kepada Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk orang-orang di dunia ini ya Bapa. Dan juga untuk kami sebagai umat percaya, kami boleh diberikan tetap kesetiaan untuk boleh tetap menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Ini kerinduan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita pernah menghitung setiap berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada setiap kita? Apakah kita pernah menghitung di dalam kehidupan kita setiap berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita? Nah, sementara kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini dan kita renungi pujian ini setiap kata demi kata, dan biarlah itu menjadi berkat bagi setiap kita. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan tak terbeli, pahala di surga yang tak terberi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan berserta. Yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing, menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhan.
senantiasa boleh menghitung berkat kita satu persatu di hadapan Tuhan dan boleh bersyukur kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kedua hambanya. Untuk itu saya akan persilakan untuk Guru Injil Juniadi Tan dan Ibu Hungsia. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们，晚安。 Bersyukur malam hari ini kita tidak lupa mengikuti ibadah doa malam. 感谢主，今天晚上我们没有忘记参加祷告会。 Mari saya ajak kita membuka firman Tuhan dari Ulangan 8 ayat yang ke-11. 我们翻开圣经《生命记》第8章11节。 Ulangan 8 ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. 生命记8章11节，你要谨慎，免得忘记耶和华你的神，不守他的诫命、典章、律例，就是我今日所吩咐你的。 Mari kita tundukkan kepala. 请我们大家低头。 Tuhan, kami sudah membuka firman-Mu. 主啊，我们已经打开你的圣言， Mohon Tuhan bukakan hati kami. 求神敞开我们的心， Berikan kami kecintaan terhadap firman-Mu. 让我们能够喜爱你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Jemaat Tuhan, kita bersyukur kalau pada saat ini Tuhan tetap memberikan kita imun yang baik. 弟兄姐妹，我们感谢主，直到今日，神仍然给我们良好的免疫系统， Sehingga kita bisa ikut doa malam bersama-sama. 以至于我们大家能够一同来参加今晚的祷告会。 Tapi di atas semuanya itu kita juga harus tetap punya iman. 但是最重要的，我们仍然要保持有信心。 Imun penting tapi iman juga tidak kalah penting. 虽然免疫系统很重要，但是信心也是很重要。 Jemaat Tuhan, pada suatu masa saya mengamini perkataan saya sendiri. 我所说的一切，我很赞同。 Saya katakan kepada teman-teman saya kalau mereka lupa, saya bilang lupa itu anugerah Tuhan. 我常常对我的朋友说，如果他们说我忘记了，我说忘记也是一种神的恩典。 Saya pegang prinsip itu. Pokoknya kalau saya lupa, saya bilang semua itu karena anugerah Tuhan. 我就是坚持了这个律例，就是说忘记就是神的恩典。 Karena ketika kita lupa, itu adalah kesempatan untuk kita melupakan hal-hal yang buruk. 但是就是当我们忘记的时候，我们能够忘掉一切不好的过去。 Waktu itu saya sering lupa, saudara. 当时我时常忘记， Akhirnya saya kena batunya. 以至于最后我得到了教训。 Jadi suatu kali ketika saya bekerja di Jakarta Selatan, 当时我在耶加达的南区工作， saya mengambil kursus tambahan di sebuah universitas di bilangan Jakarta Barat. 但是我却在西区的一家校园里，学习了一门功课。 Tiap kali kalau saya berangkat, saya menggunakan jasa angkutan bis. 每次我出门的时候，我都乘搭巴士。 Tapi kalau waktunya mepet, saya naik sepeda motor. 但是若是时间紧迫的话，我就骑摩托车。 Singkat cerita, setelah saya mengikuti kursus itu dan saya pulang, 有一次，当我上课完以后，我回家的时候， di dalam bis saya merasa janggal sekali. 在巴士上的时候，我觉得有一些不对劲的事。 Saya periksa barang-barang saya semuanya lengkap. 我检查我的包包所带的东西，全部都有。 Baru setelah saya merenung, saya ingat bahwa ternyata motor saya ketinggalan di kampus. 当我想了想，我才记起，哦，原来是我的摩托车留在了校园里。 Mau tidak mau, saya turun dari bis untuk kembali ke kampus untuk mengambil motor. 所以我不得不再下了巴士，回到这个校园，再骑我的。 Dengan rasa jengkel pada diri sendiri karena harus merelakan waktu saya yang terbuang. 我觉得很沮丧，因为我必须浪费一些时间。
Dan saya harus bolak-balik ya akibat kelalaian saya. 因为我的这个错事，我必须来来回回的。 Akibat lupa, perjalanan saya terganggu. 因为忘记，所以我回家的时间受到了阻碍。 Akibat lupa, saya menjadi terlambat. 因为忘记，所以我最后迟到了。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， saya pikir kalau saya cuma lupa karena sepeda motor itu, 我认为就是我单单是忘记摩托车的事， itu dampaknya cuma sepele. 这个影响不大。 Tetapi kalau dalam kehidupan keberimanan kita kepada Tuhan, 但是在我们信心的事上， dan kita sampai lupa hal-hal yang penting dalam hidup kita, 我们忘记在我们生活中至关重要的事情。 apalagi kalau kita lupa bahwa ada Tuhan yang setia menyertai kita, 尤其是我们忘记有信实的神，与我们同在。 dan itu dampaknya sangat gawat Bapak 那 Ibu. 么这个影响是非常的严重， Di dalam membangun iman kita. 在建立我们的信心。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， sejatinya Tuhan tidak pernah melupakan kita. 从开始直到现在，神从来没有忘记我们。 Meskipun umat Tuhan begitu banyak, 虽然神的子民非常的众多， tapi Tuhan tidak pernah lupa kepada anak-anaknya. 但是神不曾忘记他的子女。 Meskipun umat Tuhan juga seringkali bertabiat buruk kepada Tuhan. 虽然神的子民他们有不好的品格， Tapi Tuhan tak lupa, selalu mengingatkan umatnya 但是神从来不忘记他的子民， bahwa 常常提醒他们， Tuhanlah yang memimpin perjalanan hidup mereka. 就是神带领他们路程。 Saudara, sayang sekali saudara, bangsa Israel mengalami amnesia rohani. 但是非常可惜的是，以色列人他们遭遇了树林上的失忆。 Sahabat perjalanan, 我们弟兄姐妹们， kita semua dalam perjalanan menuju ke rumah Bapak kita. 我们都在朝向父家的路上。 Kalau tadi peristiwa lupa membawa sepeda motor, seolah-olah itu mencerlikan jaringan otak saya. 刚才忘记带摩托车的事件，开启了我的大脑。 Semakin bertambahnya usia kita, kita akan mengalami kemunduran dalam mengingat peristiwa hidup. 随着年龄的增长，我们会忘记生活上许多的事， Banyak dimensi hidup kita yang menggerogoti ingatan kita. 生活层面上的许多事，消磨了我们的记忆。 Kita perlu mawas diri agar tidak mengalami kemunduran kerohanian 我们需要谨慎，不要导致我们灵命 yang 退步 membuat akar-akar iman kita kepada Tuhan menjadi sangat dangkal. 使我们对上帝的信仰的根基变得肤浅。 Maka kita perlu menata kembali kehidupan kerohanian kita 所以我们必须重新建造我们的属灵生活， agar di masa pandemi ini kita boleh semakin kuat ingatan kita akan kasih pemeliharaan Tuhan. 在这个新冠肺炎病毒大流行期间，我们能够增强对上帝爱心的记忆。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹们， sebagai orang percaya kita diajak untuk mengingat. 作为信徒，我们被提醒要记取， Jangan kita sampai melupakan karya Tuhan di dalam hidup kita. 不要忘记神在我们生命中的伟大的作为。 Tuhan sudah melakukan banyak hal-hal ajaib 神已经做了许多，行了许多奇妙事， di dalam tiap musim kehidupan kita. 在我们生活的每个季节。 Jemaat Tuhan, ada seorang teolog berkata 有一个神学家曾经这样说： bahwa musuh dari iman adalah lupa. 我们信仰的仇敌就是 Seperti 忘记。 seperti pengalaman bangsa Israel yang gampang sekali lupa. 就像以色列人的经历一样，他们在信仰上容易 Bangsa 忘记 Israel melupakan peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah di dalam perjalanan imannya. 他们在信心的历程上忘记了许多重要的历史事件。 Bukankah mereka menyaksikan sendiri hal-hal yang spektakuler? 其实他们亲眼看到了神行的大事， Seolah Tuhan ingin menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya kepada anak cucu bangsa Israel. 神要向以色列的民的子孙们显示他奇妙的大爱。 Dan Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang dapat diandalkan
dalam situasi genting sekalipun. 神要向他们显示出，在严重的情况之下，神仍然是可以依靠的上帝。 Tapi di sini sekali lagi Tuhan kecewa. 但是神再次感到了失望。 Bagaimana mungkin mereka mudah berpaling dan segera terpikat kepada Allah-Allah lain? 如何他们能够轻易的忘记，并且轻易的转向别的神？ Allah telah bermurah hati kepada bangsa Israel. 神已经对以色列民存怜悯的心， Ia telah menjadi Allah yang dijanjikan. 他已经成为所应许的神， Allah yang menyelamatkan mereka. 就是拯救他们的神， Memimpin dan melindungi mereka. 带领、看顾、保守他们， Bahkan memelihara mereka selama 40 tahun. 甚至看顾、保守他们40年之久。 Saudara yang luar biasa. Kaki-kaki mereka tidak mengalami bengkak-bengkak. 非常奇妙的，在40年的当中，他们走路，但是他们脚却不曾有肿。 Namun mereka terjebak bahwa semuanya seolah-olah itu apa yang mereka dapatkan itu adalah hak mereka. 但是他们却认为，他们所得做的乃是应该是理所当然的。 Kalau mereka mendapatkan semua itu menganggap bahwa sudah wajar karena memang Tuhan yang menuntun. 因为如果他们认为他们得做一切是应该是他们所得做的权利，因为是神自己亲自带领他们， Mungkin mereka berkata, toh memang Tuhan yang sudah memulai mengajaknya. 可能他们心想是神自己开始带领他们的， Mengajak mereka keluar dari bangsa Mesir. 就是带领他们出埃及地。 Padahal saudara, Tuhan tidak wajib memelihara mereka. 其实神没有必须是保守他们， Namun mereka tidak memiliki mata untuk melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui banyak peristiwa. 但是透过这么神所行的一切奇妙大事，他们以色列民的眼却没有看到。 Sampai Musa tidak sabar dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka mau merendahkan mereka. 但知道摩西感到不耐烦，就对他们说，他们必须谦卑自己， Mengajar mereka, mendidik mereka, dan mendisiplin mereka. 摩西教导他们守纪律， Akan tetapi saudara, 但是 mereka tidak belajar apa-apa. 他们从中没有学习到什么功课， Malah menjadi acuh tak acuh terhadap Allah yang kudus. 他们对圣洁的上帝漠不关心。 Saudara, bangsa Israel gagal untuk memetik pelajaran. 就是以色列人从中没有吸取到什么经验。 Memang pada saat ini ketika Tuhan sedang berfirman, itu berfirman kepada generasi yang kedua. 就是现在对他们说，乃是对第二代的以色列人说， Mereka mengingatkan mereka supaya mereka tidak lupa. 就是提醒他们不要忘记。 Saudara, Tuhan punya sebuah kerinduan supaya mereka tidak seperti ayah dan ibu 就 mereka. 是神有一个渴望，就是渴望他们不要像他们的父母一样。 Saudara, kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini, 若是我们看这一段圣经的话， saudara dan saya kita bisa belajar 我们能够学习， untuk tidak melupakan semua yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. 就是不要忘记神赐给以色列民的子孙们的一切。 Mereka lupa pernah dilepaskan secara ajaib. 他们忘记他们奇妙的被释放了。 Ketika mereka kehabisan air, mereka lupa. 当他们没有水喝的时候，他们又忘记了。 Seringkali mereka gusar ketika hal-hal yang dijalankan berlawanan dengan pengalaman-pengalaman mereka. 他们常常会埋怨，当一切的事情没有按照他们所想的进行时， Dan juga keinginan-keinginan mereka. 就是他们所想的，他们所想念的 Tuhan 希望， bekerja melalui hambanya Musa. 就是透过他的仆人 Musa 摩西。 berdoa kepada Allah ketika umat itu bertobat sementara. 当那些以色列人悔改的时候，摩西就向上帝祷告， Tapi umat Israel dipenuhi dengan ketidakpuasan. 但是以色列人却不知足。 Saudara, selama 40 tahun Tuhan membiarkan bangsa Israel di padang gurun. 就是神任凭以色列人在旷野40年之久， Merasakan segala cobaan, ketakutan, dan kekhawatiran. 让他们经历所有的考验、恐惧和忧 Rasa 虑。 lapar dan haus. 他们饥饿、口渴， Tapi disitulah Tuhan merendahkan mereka. 但是在那边呢，神给他们机会谦卑自己，
Tuhan tetap berbaik hati kepada mereka. 神仍然对他们存忍爱的心， Di tengah kondisi yang sulit seperti itu, 就是在那样艰辛的 Tuhan 情况 tetap 当中， melindungi mereka dari ancaman bangsa-bangsa lain. 神保护他们从各国的攻击当中。 Tuhan dengan sengaja membiarkan waktu itu untuk melihat apakah mereka berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan. 神要看他们在那样的情况当中，是否仍然遵守他的一切律例。 Saudara, yang menarik ya firman Tuhan di bagian ayat yang kelima, bahwa Tuhan mengasihi mereka, mengajari mereka sama seperti seorang anak. 就是在第5节告诉我们，神教导他们，带领他们，好像带领一个孩子一样。 Mana ada Tuhan yang begitu telaten kepada umatnya. 没有一位神像我们的神一样，对他的儿女非常的细心。 Dan kalau kita lihat lebih lanjut, nanti mereka akan memasuki tanah perjanjian. 然后我们看到，以色列人将进入这个应许之地， Dan mereka akan mengalami segala kelimpahan. 他们要将经历一切的丰盛， Mereka tidak akan kekurangan untuk memiliki segala harta benda. 他们不致缺乏，他们将拥有财富。 Tapi Tuhan mengingatkan mereka 但是上帝提醒， agar jangan sampai keadaan kenyang dan kondisi aman itu membuat mereka akhirnya nyaman dan lupa diri. 不要因为舒适，不要因为饱足而忘记上帝。 Saudara, seharusnya kondisi yang aman dan berkelimpahan itu membuat seharusnya mereka memuji kebesaran Tuhan. 其实因着这个舒适、这个安全感，他们应该赞美上帝。 Mereka harus mengingat perbuatan dan kasih setia Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan. 他们必须记住上帝的慈爱和作为，使他们脱离这个奴隶的压制。 Tuhan membawa mereka memasuki tanah Kanaan dan menyediakan kondisi yang terbaik di sana. 神带领他们进入迦南地，并给他们丰足的一切， Karena itu mereka harus berpegang teguh kepada perintah-perintah. 所以他们必须持守上帝的律例。 Ketika mereka melupakan Tuhan, 当他们忘记上帝的时候， maka hukuman juga akan Tuhan sediakan. 那么神也预备了他的刑罚， Karena memang Allah bukan saja Allah yang kasih, tapi juga Allah yang adil. 因为我们的神不单单是慈爱的神，他也是公义的神。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， Tuhan ingin dalam segala situasi kita mengingat dan menyembah Tuhan. 神要我们在无论任何的境况之下，仍然敬拜他。 Ketika kita kelaparan, kita bergantung kepadanya. 当我们饥饿的时候，我们依靠他； Ketika kenyang, berkelimpahan, kita memuji Tuhan. 我们保住，我们丰盛的时候，我们要赞美上帝。 Dan kita ingat segala perbuatannya. 我们记住他一切作为。 Sahabat perjalanan, 我们的同路人， kita semua gampang lupa. 我们所有人都很容易忘记， Maka kita perlu mengingatkan jiwa kita 所以我们要提醒我们灵命， kepada pemilik kehidupan kita. 就是拥有我们生命的主， Supaya Tuhan tetap memelihara mata iman kita. 就是神仍然看顾我们的灵命 Sehingga 的眼睛， kita boleh tetap terpaut kepada Allah. 就是我们仍然能够依靠上帝。 Seperti pemazmur Daud di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. 就像诗人大卫在诗篇103篇第2节所说的 Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya.：“ 我的心哪，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。 Jadi kita harus perlu mengingatkan jiwa kita. ”所以我们要提醒我们的灵， Saudara, kita perlu belajar untuk menimba hikmat Tuhan. 我们必须学习学习上帝的智慧。 Pengalaman bangsa Israel di padang belantara. 以色列民在旷野的经验， Padang belantara menjadi lambang kesusahan. Sebuah kondisi di luar zona nyaman kita. 旷野是成为一个苦难的象征。 Kita manusia yang penuh dengan keprihatinan dan keterbatasan. 我们是有限并且充满焦虑的人。 Biarlah kiranya renungan firman Tuhan ini kita boleh menemukan maksud Tuhan. 让我们从这篇程序当中找出上帝的意思。 Di tengah situasi dan keprihatinan bersama, 在这个艰难的时刻， kiranya firman Tuhan menjadi bekal bagi kita
dalam kita melewati hari-hari kita. 愿神的话语成为我们的力量，让我们度过岁月。 Jemaat Tuhan, kita perlu menanyakan kepada diri kita sendiri. 我们必须自问， Apakah kita secara total berkomitmen untuk taat dan setia kepada Tuhan? 是否我们有全心全意服从和忠实于上帝？ Atau apakah kita sama seperti generasi kedua orang-orang Israel yang melupakan perbuatan Tuhan di masa lalu? 或者我们像这个以色列民的第二代一样，忘记了上帝曾经的作为？ Pada akhirnya kita harus mengakui pengalaman akan kasih setia Tuhan. 最后，我们必须承认上帝的忠实之爱。 Kasih setia Tuhan yang begitu sempurna seharusnya membawa kita untuk lebih mengagungkan Tuhan. 神的爱是完全的，让我们应该更加的颂赞上帝。 Kebesaran kasih setia Tuhan, kemudian kita bisa lihat ya, di sini digambarkan seperti mengajari seorang anak. 就是上帝忠实的爱，就像一个父亲教导孩子一样。 Jemaat Tuhan dengan menghayati dan mengakui kasih setia Tuhan dan kebaikannya, 让我们承认上帝忠实之爱， maka kita akan dimampukan untuk mensyukuri hidup kita pada masa lalu 那么我们为我们过去的生活来感恩， dan memiliki pengharapan pada masa kini dan pada masa yang akan mendatang. 在现代或者将来的生活，我们有盼望。 Jemaat Tuhan, ini bukan sebuah ajakan, sekedar ajakan 其实弟兄姐妹，这不是一个邀请， untuk kita mengingat, tetapi untuk mengenang. 就是我们要思想，要记得，要记忆， Mengenang adalah tindakan mengingat dan menghayati. 就是回忆的行为，就是一个记忆的行为。 Sebentar lagi kita akan memasuki minggu-minggu Advent. 我们不久后，我们要记住基督降生前的之周， Untuk menyambut Sang Mesias yang sudah sudi hadir ke dalam dunia ini. 我们要迎接那愿意来到这个世界上的弥赛亚， Yang telah mendemonstrasikan kasih-Nya yang hebat untuk kita. 他将他的爱实现给我们。 Maka biarlah kehadiran Tuhan ini menjadi ingat-ingatan bagi kita. 愿神的到来能够成为我们所记得的， Betapa Allah mencintai kita. 就是神何等的爱我们， Penyertaan-Nya sempurna 他的同在是完全的， di dalam diri Yesus Kristus. 就是在基督耶稣里面， Kita yang tidak lebih baik dari bangsa Israel. 我们并不比以色列民更好， Kita orang-orang yang gagal melakoni hidup sebagai murid 我 Kristus. 们失败成为一个好的基督门徒， Tapi Dia tetap bermurah hati kepada kita. 但是他仍然对我们有慈爱。 Marilah kita tinggalkan budaya lupa kita. 让我们把这个忘记的文化， Marilah kita 弃掉 mengingat-ingat kebaikan Tuhan dalam setiap ritme kehidupan kita. 让我们在我们生活的每个节奏中记起上帝对我们的慈爱。 Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. 愿神帮助我们每一位。 Mari kita tundukkan kepala. 我们一低头， Ya Allah yang kami panggil Bapa, 父啊，我们称为父的上帝， kami sungguh kagum melihat cara Tuhan memelihara kami. 我们看到神你保守我们的生活是何等的伟大， Seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. 就像那个印着景象的以色列民一样。 Kami pun sering ya Tuhan dalam hidup kami. 我们在我们生活中经常也这样， Kami sering kali menganggap sepi akan nasihat-nasihat Tuhan. 我们常常漠视神的教导， Tapi syukur kepadamu ya Tuhan. 但是父啊，我们感谢你， Engkau begitu baik mengingatkan kami melalui firman-Mu. 你何等的好，你透过你的话语提醒我们， Tuhan, di tengah masa yang tidak mengenakan ini, 在现在不舒适的环境当中， biarlah kami ingin Tuhan menolong kami supaya menguatkan akar-akar iman kami. 主啊，求主帮助我们，坚固我们， Sehingga ketika nanti kami boleh menikmati situasi yang normal, 当我们回到正常的情况当中时， kami tidak lupa diri, 我们没有忘记， tapi kami boleh mengingat akan kebaikan Tuhan. 但是我们能够记住神的良善。 Terima kasih Tuhan. 父啊，我们感 Dalam 谢 nama 你， Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。
Jemaat Tuhan, kita akan melihat beberapa pengumuman. 弟兄姐妹，我们要看几项的消息， Mari jemaat Tuhan kita menyimak pengumuman ini dengan baik. 请我们大家来观看这个消息。 Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah doa malam hari ini. 我们要结束今天晚上的祷告会， Mari sekali lagi kita akan berdoa kepada 我 Tuhan. 们再次向上帝祷告。 Tuhan, terima kasih. 父啊，我们感谢你， Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap mengingatkan kami untuk kami boleh tetap diam di hadirat-Mu. 父啊，我们感谢你，仍然提醒我们能够安静在你的面前。 Menantikan pertolongan Tuhan yang nyata. 我们等候神信实的帮助， Tuhan kuatkan kami 求神坚固我们， dalam menghadapi tantangan hidup saat 在 ini. 面对生活的挑战时， Kami percaya Tuhan yang setia kepada bangsa Israel. 我们相信，神是信实的，无论是对以色列民， Tuhan yang sama juga akan terus mengawal kehidupan kami. 同样的神也要带领我们的生活。 Terima kasih Tuhan, 父啊，我们谢谢你， berkati jemaat-Mu. 求神赐福你所有的会 Tolong 友， kami supaya kami tetap mengarahkan mata iman kami kepada Engkau. 帮助我们仍然有信心的眼朝向神。 Dan kami akan kembali ke dalam aktivitas kami. 我们要回到我们的活动当中， Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. 愿神看顾保守我们从今时直到永远。 Amin. 阿门。 Jemaat Tuhan, selamat malam. 弟兄姐 Dan 妹们晚 Tuhan 安， Yesus akan memberkati kita sekalian. 愿神赐福我们。